Corruption. Even the word itself triggers and evokes so much of ill feeling and disgust. We need to understand why corruption is happening and why is it correlates with integrity and one nation's image. First, corruption is to person or group in a position of authority may commit corruption, which is a form of dishonesty or a criminal conduct if they exploit their position to receive unlawful benefits or abuse power for their personal gain. Corruption can encompass a range of behaviors, including those that are legal in many countries such as bribery, purchasing influence, embezzlement, and others. Political corruption occurs when a public figure or other office holder takes advantage of their status for personal gain. So, apa itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan. So, rasuah dan salah guna kuasa ni boleh menjadi satu pandemik, ya, jika ia tidak ditangani dengan berkesan. As well, kita tahu rasuah merupakan satu gejala sosial yang telah pun diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula-mula peradaban kita muncul, ya. Ianya maksudnya perbuatan rasuah ni adalah satu amalan yang dikirakan sebagai universal sebenarnya, tanpa batasan sepadan negara, bangsa, kaum atau adat. Jadinya antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku, biasa the top list adalah sifat tamak haloba, integriti rendah, kelemahan tak diurus, kelemahan dalam penguatkuasaan dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan. Ini semua dengan jalan cepat dan mudah melalui jawatan ataupun kuasa yang kita miliki. As well, kita tahu amalan rasuah ni ianya tidak saja berlaku dalam sektor awam tapi juga berlaku di dalam sektor swasta. Amalan rasuah adalah satu perbuatan yang amat buruk kerana ianya boleh menjejaskan kestabilan politik, merosakkan ekonomi dan juga perpaduan rakyat dalam sesebuah negara. Kita tahu pelbagai usaha dan pendekatan telah pun diambil oleh kerajaan Malaysia bagi mengatasi permasalahan ini. Ianya bukannya apa, tapi adalah semata-mata demi memastikan agar negara kita bebas dari gejala rasuah, di samping memastikan imej dan darjat negara Malaysia sentiasa dipandang tinggi dan dihormati. When we look into the Corruption Perceptions Index, Malaysia is at 62 out of 180 countries in Asia, which has a recorded score of 48. This score indicates too much of corruption act ongoing in the Malaysian country. In contrast, Singapore, which is neighboring country to Malaysia, placed in number 4 out of 180 countries and has a score of 85, which shows least corruption activity that happens in a country. Why is Singapore placed in 4th rank and doing so good economically compared to our country? The answer is the Prime Minister in Singapore immediately fires and arrests if a person in a minister cabinet involved in such crimes. It is really concerning and raising a lot of questions from Malaysian citizen to government and authorities. One of the questions is, do political leaders should set themselves as an example of being a responsible leader and forbid any acts of corruption? The answer is yes. If we look back, former Prime Minister of Malaysia, Najib Razak,
has been convicted of all 7 charges in his initial trial related to the multi-billion 1MDB affair. Kalau kita macam nampak dari aspek politik, ada tak politik dia efek overall masalah rasuah ni? Maksudnya politik leaders macam Prime Minister kita, ada tak diorang bagi sumbangan ke ataupun ada mengetatkan akta-akta untuk mencegah rasuah ni? Saya fikir political will ini penting ya, penting untuk membanteras rasuah, terutamanya menerusi pelaksanaan polisi-polisi, akta-akta dan sebagainya lah. Dan saya fikir satu pendekatan yang baik yang dilakukan oleh sama ada kerajaan sekarang ataupun yang sebelum ini pun ada dibuat, cuma dia tidak begitu obvious lah, iaitu yang saya sebutkan tadi, open tender. Open tender ini sangat penting untuk kita banteras rasuah. Salah satu cara untuk banterasan rasuah. Macam saya cakap tadi juga, kalau direct nego, dia membuka ruang kepada rasuah. Direct nego kan kita panggil, mungkin company yang kita nak bagi projek itu company kawan kita ataupun keluarga kita. Jadi bila kawan kita, keluarga kita, kita pun mempunyai tendensi untuk minta commission daripada projek yang kita bagi itu kan. Jadi penting apabila kerajaan menekankan setiap projek yang company minta dengan kerajaan mesti menerusi tender terbuka, open tender. Maksudnya nak buat open tender ini memerlukan ketegasan politik daripada para pemimpin politik lah, sama ada Perdana Menteri ataupun menteri-menteri kabinet. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila political leaders, Perdana Menteri umpamanya mengatakan badan-badan seperti SPRM bebas menjalankan tugas. Maksudnya tidak ada government intervention, government intervention dalam setiap siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Ini juga satu usaha politik daripada political leaders lah untuk memastikan SPRM itu benar-benar bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya fikir perlu juga saya kongsikan di sini ya, Nivita ya. Bagaimana usaha para pemimpin politik untuk membawa usul di parlimen, membawa usul di parlimen supaya SPRM itu diletakkan di bawah parlimen. Ya, SPRM diletakkan di bawah parlimen. Maksudnya ada satu komiti di parlimen yang komiti ini melibatkan daripada government dan opposition. Mereka akan sit down dan KP, ketua pengarah SPRM berada di dalam komiti itu. Maksudnya tidak ada government tak masuk campur. Ya, maksud saya rasa tiga itu perkara yang penting. Dan yang keempat ini juga penting ya, kerana rasuah ni juga berkait dengan politik wang. Saya berkali-kali sebut dalam kelas Tamarai, saya katakan rasuah ini dia ada unsur-unsur yang negatif. Kalau kita ubah terminologi kepada politik wang, dia nampak positif sikit. Jadi setiap pemimpin politik perlu memainkan peranan untuk mengurangkan, kalau boleh, tidak melakukan politik wang setiap kali pemilihan parti-parti. Kan kita selalu dengar dalam parti-parti politik di seluruh Malaysia ni, kalau nak pilih ketua setiausaha dan sebagainya, tabur duit, bagi duit kepada perwakilan supaya undi kami. Jadi barang mungkin tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah untuk buat satu akta, iaitu akta dana politik. Ini baru saya kebetulan Nurita ya. Bila you tanya soalan ni, pagi tadi saya baca surat khabar.
Pesawat Okey. khabar tentang kan 2-3 hari lepas ada SPRM tangkap 2 orang saya rasa CEO company kot yang jual Menara KL tu, saham Menara KL. Maksud jual saham Menara KL. 3 hari lepas. Maksudnya kan syarikat itu menjual saham Menara KL ketika previous government kan, ketika orang PKP dan sebagainya. Jadi wang keuntungan itu dikatakan disalurkan kepada parti politik tertentu. Itu juga berbentuk ada unsur pecah amanah, salah guna kuasa dan rasuah. Jadi di sini penting untuk kerajaan dan untuk ahli parlimen ya, semua ahli parlimen untuk gobal satu akta, iaitu Akta Dana Politik.